Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 7 April 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita petang ini berkisar tentang laporan penghantaran bantuan makanan susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Di Lubuk Antu, dalam usaha mempercepatkan urusan penghantaran bantuan makanan ke kawasan yang sukar dihubungi, Pusat Khidmat Dun Batang Ai mengambil inisiatif menggunakan perkhidmatan helikopter bagi menghantar bekalan keperluan asas kepada penduduk yang memerlukan. Pusat Khidmat Dun Batang Ai hari ini mula melakukan pengagihan bantuan kepada 135 ketua isi rumah ke kawasan seperti tertera. Sementara itu, Dun Batang Ai Datuk Malcolm Musim Lamuh berpuas hati dengan kelancaran penghantaran bantuan menggunakan helikopter ke Ulu Engkari, Ulu Lemanak dan Ulu Batang Ai. Rata-rata penduduk rumah panjang yang ditemui juga merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri dan Pusat Khidmat Dun Batang Ai kerana prihatin dengan keperluan mereka yang sukar mendapatkan bekalan makanan susulan PKP. Di Semunjan pula, agihan bantuan makanan ke 3,022 buah rumah di kawasan berkenaan selesai dilakukan pada Isnin. Adun Semunjan Aula Dris berkata, semua kampung di 4 zon di kawasan berkenaan sudah menerima bekalan makanan asas. Sementara itu, Muhammad Alpurkan Hamdan dari Kampung Kelkalama merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri dan Adun Semunjan dan Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Shukri yang tidak pernah melupakan kepayahan masyarakat yang terkesan dengan PKP. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Aula bin Dris selaku Adun N25 Semunjan yang telah memberi sumbangan serta kerajaan negeri Sarawak yang telah tidak melupakan kami yang memerlukan bantuan dalam menangani virus COVID ini. Terima kasih juga kepada yang berbahagia Datuk Seri Hajah Nancy binti Sukri yang mana tidak melupa kami orang di Semunjan tu. Kita rindu dengan kami orang Semunjan pun rindu dengan kita. Sementara itu, Sadam Main dari Kampung Kelkah Hilir juga senada dengan Muhammad Alpurkan. Assalamualaikum, saya mengucapkan terima kasih kepada Negeri Sarawak yang membantu dalam keadaan ini lah. Dan saya mengucapkan terima kasih YB Aula Dris, Bagan Semunjan dan 25. Manakala di Bukit Begunan, seramai 4,498 ketua isi rumah sudah menerima bantuan makanan yang disumbangkan oleh kerajaan negeri menerusi Pusat Khidmat Dun Bukit Begunan. Adun Bukit Begunan, Datuk Mong Dagang berkata, pengagihan bantuan makanan di kawasan berkenaan melibatkan 3 fasa yang dilakukan secara berperingkat. Sementara itu, katanya, beliau sangat berpuas hati dengan proses penghantaran bantuan makanan yang dilakukan dengan pantas. Di Matu pula, petugas terpaksa meredah jalan tanah ladang sawit sebelum mendapatkan khidmat bot untuk menyampaikan bantuan kepada 149 penerima di Rumah Panjang Pasin. Petugas sukarelawan juga mengagihkan sebanyak 108 bantuan kepada penduduk di Kampung Sawai. Bagi penduduk di Rumah Panjang, bantuan tersebut amat bermakna kerana selain tiada kemudahan jalan darat, kebanyakan operasi bot ekspres telah dihentikan pada masa ini. Seterusnya di Ngemah, dalam memastikan proses agihan bantuan makanan berjalan lancar, Adun Ngemah Alexander Vincent sendiri turun padang untuk melakukan tinjauan. Pelbagai stok bekalan makanan sudah tiba untuk proses penghantaran bantuan di kawasan berkenaan. Para petugas Pusat Khidmat Dun Ngemah dan sukarelawan telah melakukan pembungkusan bekalan makanan tersebut. Berita seterusnya, sepanjang tempoh PKP, Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Limbang turut memainkan peranan penting dalam membantu keperluan barisan hadapan.
Menurut Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian Limbang, Wan Muhammad Hasif Wan Jamari, mereka menyediakan pelbagai jenis bantuan untuk petugas barisan hadapan dan pesakit COVID-19. Contohnya, bantuan yang pertama iaitu bantuan bekalan makanan dan air di pusat kuarantin. Setakat ini, pihak PKMB, Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Limbang, telah menyediakan bekalan makanan bermasak, air dan bantuan tilam dan bantal kepada petugas dan pesakit di pusat kuarantin. Bantuan yang kedua adalah penempatan gelandangan di pusat gelandangan sementara di bahagian Limbang. Ini kerana di waktu tempoh PKP ini, para gelandangan juga patut disantuni supaya mereka turut sama mematuhi arahan PKP ini. Semasa ditemu bual wartawan Buletin UKAS di Limbang pada Selasa, beliau turut memaklumkan PKMB juga menawarkan perkhidmatan sesi kaunseling kepada para petugas, ibu bapa, pesakit dan orang awam yang terkesan semasa pelaksanaan PKP. Perkhidmatan telekaunseling ini bertujuan bagi membantu dalam bentuk sokongan moral kepada pesakit-pesakit, keluarga-keluarga ataupun frontliners yang terjejas moral akibat menangani wabak ini. Buletin UKAS diakhiri dengan ucapan Menteri Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Dr. Adham Baba, sempena Hari Kesihatan Sedunia kepada semua petugas di fasiliti kesihatan, sektor kerajaan dan swasta yang memainkan peranan dalam membendung wabak COVID-19. Salam sejahtera kepada rakyat Malaysia yang saya kasihi. Hari ini adalah Hari Kesihatan Sedunia. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Kesihatan Sedunia kepada anda semua. Sebagai Menteri Kesihatan Malaysia, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua petugas di fasiliti kesihatan sektor kerajaan dan sektor swasta yang memainkan peranan dalam mengurus dan membendung wabak COVID-19. Saya ingin mengingatkan semua petugas kesihatan supaya menjaga kesihatan diri. Sebagai petugas di barisan hadapan, adalah penting untuk memastikan kesihatan mental dan fizikal anda tidak terabai semasa berkhidmat demi kesejahteraan dan kesihatan rakyat Malaysia. Hakikatnya, kita sedar bahawa wabak COVID-19 ini benar-benar menguji sistem perkhidmatan kesihatan kita. Tanpa kerjasama dan kekuatan yang ada pada petugas kesihatan serta semua petugas barisan hadapan, kita tidak akan berjaya untuk memerangi wabak ini. Tugas ini bukan mudah. Negara perlukan anda semua bersama-sama memutus rantaian penularan COVID-19. Selamat Hari Kesihatan Sedunia kepada rakyat Malaysia. Stronger together. Kita mesti menang. Sekian edisi petang bersama saya Hafizah Munirah Marab dan kru Buletin UKAS. Jaga diri dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.